Ini adalah penanda-penanda DNA yang digunakan di dalam kajian genetik. Yang pertama, mitokondria DNA ini agak unik kerana ia hanya diwarisi daripada sebelah ibu sahaja. Yang diwarisi daripada sebelah ayah adalah Y kromosom. Kalau seorang anak lelaki, dia hanya boleh mewarisi Y kromosom daripada ayah, tetapi untuk mitokondria DNA, ia diwarisi oleh kedua-dua anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Jadi ibu adalah lebih, orang kata apa, rapatlah dengan anak kedua-dua. Maksudnya genetik ibu ada pada kedua-dua anak, iaitu anak lelaki dan juga anak perempuan. Tetapi kalau biasanya kita dengar orang lelaki, kalau dia tak ada anak lelaki, dia rasa zuriat dia dah, orang kata apa, dia punya lineage dia punya waris dia dah terhenti. Tapi bukan bermaksud dia tidak diwarisi oleh anak-anak lain, tapi cuma Y kromosom tu sahaja yang tidak diwarisi. DNA lain masih ada dalam anak perempuan. Jadi janganlah tidak menyayangi kami anak perempuan Okey. Dan seterusnya, DNA mitokondria ni kerana dia sangat unik, dia diwarisi daripada ibu kepada anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi dia punya pewarisan dia tidak putus. Dan selain itu juga, DNA mitokondria dia tidak berrekombinasi. Ini bermaksud dia diwariskan bulat-bulat. Maknanya dia memang diwariskan keseluruhannya daripada sebelah ibu. Kalau diibaratkan, dia boleh dijejaki seperti jejak-jejak kaki di pantai yang kita boleh nampak sejauh saujana mata memandang. Sekiranya tidak dihapuskan oleh air laut, kita akan dapat menjejaki daripada hujung mana hingga ke hujung mana pemilik jejak tersebut. Jadi jejak ini telah menunjukkan bahawa manusia telah keluar daripada Afrika lebih kurang 200 tahun dahulu, dan ia berasal daripada seorang wanita yang dinamakan sebagai Eve. Atau kita sebagai orang Islam, kita percaya ia adalah Hawa. Itu telah dibuktikan secara saintifik oleh Khan et al. Pada tahun 1987. Okey, dengan menggunakan kedua-dua juga dengan bantuan Y kromosom, kedua-duanya telah menunjukkan lebih kurang 170 hingga 200,000 tahun yang dahulu, manusia moden telah bergerak keluar daripada Afrika dan mereka tiba di Southeast Asia ataupun Asia Tenggara lebih kurang 70,000 tahun dahulu menggunakan laluan selatan, jalan pantai. Dan kenapa mereka ini berjaya sampai? Kerana apabila mereka mengambil laluan pantai, cuaca adalah kurang ekstrim di kawasan pantai berbanding dengan mereka yang melalui kawasan benua. Okey, disebabkan oleh cuaca yang lebih ekstrim, mereka yang melalui kawasan benua banyak mendapat halangan dan mereka hanya tiba di kawasan Eropah dan sebagainya lebih lewat. Okey, lebih kurang 30,000 hingga 50,000 berbanding dengan kawasan Asia Tenggara lebih kurang 70,000 tahun dahulu. Dan apa yang menariknya, sebenarnya kajian saya bermula dengan mengambil sampel orang Melayu dan orang asli, okey, untuk membuat ujian DNA bagi tujuan pembinaan database forensik. Okey. Tetapi data yang saya perolehi semasa untuk membina database tersebut boleh juga dibuat analisis genetik. Okay? Dan daripada situ saya dapati ada di kalangan sampel-sampel Melayu mempunyai umur genetik mereka sehingga 60,000 tahun. Okay? Dan ada yang overlap atau bertindih dengan orang asli Semang atau Negrito yang juga mempunyai usia yang lebih kurang sama. Daripada situ, saya tertarik untuk terus mengkaji sub-sub etnik Melayu dan saya telah mengambil sampel daripada lebih kurang 12 sub-etnik Melayu termasuk Kelantan, Kedah, Champa, Patani, Banjar, Minang, Mendeleng, Jawa, Aceh, Rawa, Bugis dan Riau. Dan kaedah persampelan kita adalah agak orang kata strict di mana kita pastikan mereka sekurang-kurangnya 3 keturunan daripada sub-etnik yang sama. Baru saya masukkan dalam kajian saya. Dan apabila saya tambahkan sampel lagi, semakin menarik kerana orang Kelantan
dilihat sangat mempunyai genetik yang sangat rapat dengan orang Jawa. Okey? Ada ramai orang Kelantan kat sini Ramai orang Kelantan tidak bersetuju, tetapi saya tak tahu kenapa. Mungkin Datuk ni boleh tolong jawab lepas ni. Tetapi kami menggunakan banyak penanda dan menunjukkan yang pertama sudah semestinya kita serumpun. Okey, ini adalah satu contoh analisis yang menggunakan kaedah matematik dan saya tidak terkejut kalau Prof Nik Suhaimi mempunyai background matematik kerana kaedah matematik banyak digunakan dalam genetik untuk kita membantu untuk mendapatkan anggaran usia setiap populasi. Dan kalau kita lihat daripada color-color tu, untuk yang kita panggil lineage ataupun network di sini, yang antara yang tertua yang ramai di sini adalah orang Kelantan, orang Banjar dan juga orang Jawa. Okey, ada di dalam lineage yang berusia lebih kurang 59,000 tahun dahulu. Okey, ini lebih muda. Dan apa yang menarik, satu kajian oleh Kong et al, ini juga adalah salah seorang sahabat saya di China, telah melakukan satu kajian populasi yang sangat besar melibatkan 84 populasi merentasi benua China. Okey, seramai 6,093 orang individu. Dan beliau mendapati okey, di China itu sendiri, okey, mereka mencadangkan Southern Route of Peopling of East Asian. Bermaksud di benua China mereka berasal daripada kawasan selatan. Okey, dan genetik reservoirnya berada di kawasan, kalau tak silap saya genetik reservoir dia berada di kawasan Southern China dan kemudian barulah perlahan-lahan mereka bergerak ke kawasan utara China. Dan oleh yang demikian, dan mereka juga mendapati tiada bukti yang menunjukkan genetic contribution daripada manusia purba kepada manusia moden. Okey, untuk ujian genetik 6,000 orang adalah dikira sangat besar. Dekat Malaysia yang kita boleh buat macam yang saya sebut tadi, 12 population pun kami dapat tidak lebih daripada 500 orang because of dia punya strict regulation sampling. Jadi kita susah nak dapat yang pure Jawa, pure Bugis dan sebagainya, memang agak susah. Jadi agak kecil dan juga Malaysia adalah agak kecil berbanding China tapi diorang berjaya mendapat sampel yang sangat besar. Dan daripada kajian ini juga kami telah membuat perbandingan dengan DNA Melayu yang ada di dalam kita punya collection, dan kita mendapati bahawa the basal DNA mitochondria ataupun yang DNA basic di dalam ataupun basal ataupun root of the DNA mitochondria dalam populasi Melayu menunjukkan usia yang lebih tua daripada yang didapati oleh kajian besar tadi oleh Kong et al. Okey, dan oleh yang demikian, cadangan atau hipotesis yang mengatakan pergerakan manusia daripada di East Asia dan juga di Southeast Asia daripada utara ke selatan adalah tidak mungkin, okey, kerana berdasarkan maklumat genetik yang kita telah perlui menunjukkan yang berada di Kepulauan Melayu mempunyai DNA mitochondria yang lebih tua daripada East Asia. Okey, ini adalah contoh di mana M untuk Melayu di bawah sekali, lebih kurang 59,000 tahun. Okey, tetapi di kawasan East Asia, ini adalah data yang saya ambil daripada kajian Kong et al. Okey, lebih kurang 32, 44. Okey, berdasarkan kajian ini, salah seorang pelajar PhD saya telah mengeluarkan hipotesis berkenaan migrasi manusia di Asia dan juga Asia Tenggara yang bertajuk Out of Malay Archipelago. Okey, yang menunjukkan bahawa pergerakan manusia daripada Kepulauan Melayu, okey, dan mereka ini bergerak ke utara, okey, melalui Thailand ke Indochina dan juga ke tanah besar China.
ini adalah bersetuju, kajian ini bersetuju dengan apa yang telah ditemui oleh Kong et al. Kerana beliau sendiri menyatakan di dalam tanah besar China sendiri pergerakannya adalah daripada selatan ke utara, bukan sebaliknya. Oleh yang demikian, dapat kita simpulkan bahawa orang Melayu dan genetik Melayu adalah native atau asli atau asal atau berasal daripada Kepulauan Tanah Melayu. Sekian.